الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar pada sesi yang kedua ni sampai jam 12. Ini kitab yang warna biru, Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar. Buka pada mukaddimahnya, kalau yang umi muka surat yang pertama, dan kalau yang Jawi pada muka surat yang ke-79 terakhir sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyyil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Menziarahi para salihin, sama ada yang masih hidup atau yang telah wafat, mempunyai adab yang perlu diraikan oleh para penziarah. Ini bagi memastikan agar ziarah tersebut dicatat penerimaan di sisi Allah Ta'ala. Ini kerana ziarah tanpa adab itu akan menatijahkan biadab. Orang yang biadab tidak akan dilayan di atas permaidani hamparan, namun akan dihalau tinggal bersama binatang ternakan. Itu disebut oleh para ulama, man asa'al adaba 'ala al-bisat turida ila al-bab. Siapa yang biadab atau buruk adabnya ketika berada 'ala al-bisat, maksudnya di atas permaidani hamparan, turida ila al-bab, dihalau dia ke pintu. Wa man asa'al adaba 'ala al-bab turida ila siyasatid dawa. Siapa yang biadab ketika sampai di pintu, maka dia akan dihalau bersama dengan binatang ternakan. Jadi itu kalam yang tadi disebut oleh ulama tadi, itu saya nakalkan balik di sini dengan bahasa Melayu kita. Man asa'al adaba 'ala al-bisat turida ila al-bab. Jadi siapa yang dihalau, siapa yang biadab di atas hadratillah, maksudnya 'ala al-bisat, di atas permaidani hamparan, maknanya ketika dah masuk dah ke dalam hadratillah, hadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi biadab, tidak menjaga adab-adab yang tersebut, maka dia akan dihalau berada di pintu. Maksudnya balik semula kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Wa man asa'al adaba 'alal bab, tapi di pintunya tadi pun masih biadab lagi, turida ila siyasatid dawa, mereka akan dihalau untuk bersama dengan binatang ternak. Ini disebut oleh Allah dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih teruk dan sesat daripada binatang ternak. Semoga risalah kecil ini yang saya namakan dia Mursyiduz Zuwar. Kalau saya namakan dia tu, jadi mursyid tu jadi maf'ul, maka kena baca mursyida. Mursyiduz Zuwar, ataupun dalam bahasa Melayu kalau tak ada nahwu apa, kita baca Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar, atau nama lainnya Irsyaduz Zairin ila Ziyaratis Salihin. Ada dua nama ni kitab. Boleh letak nama Irsyad Mursyiduz Zuwar pun boleh, Irsyaduz Zairin pun boleh juga. Menjadi panduan buat para penziarah. Mursyid maknanya petunjuk kepada para penziarah. Az-Zuwar ila Ziyaratil Akhyar, pada menziarahi orang-orang yang terpilih di kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama dan para salihin. Dan Irsyaduz Zairin iaitu petunjuk kepada para penziarah juga, maknanya ila Ziyaratil Salihin, iaitu kepada menziarahi orang-orang yang soleh. Moga kitab ini menjadi petunjuk panduan buat para penziarah agar mendapatkan manfaat serta berkat di dalam ziarah yang mereka laksanakan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. الفقير إلى عفو ربه العظيم تراب تحت أقدام العلماء والأولياء محمد نزرول عبد الناصر الأزهري.
Al-Azhari dan nisbah kepada Azhar Al-Syarif, pada tempat saya belajar. Dan tak sebut secara penuh ni Al-Syafi'i, Al-Syadzili dan seumpamanya. Kerana Syafi'i dengan mazhab saya, Al-Qadahi negeri tempat saya lahir, Al-Syadzili atau Siddiqi dengan tariqah yang saya berpegang dengan dia, yang saya beramal dengan dia. Adab-adab berziarah. Ini masuk pada bab menziarahi awliya yang masih hidup. Jadi kitab ini saya karang ketika berada di Mesir. Tujuan karangan ini ditulis adalah untuk menjadi panduan kepada diri saya sendiri, juga kepada siapa yang ingin mengambil panduan bagaimana untuk kita beradab ketika menziarahi orang-orang yang saleh, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Karena ada sebahagian ulama seperti Al-Imam Muwafaquddin Utsman radhiyallahu taala anhu mengarang kitab Mursyidu Az-Zuwar ila Quburil Abrar. Kitab tajuknya Mursyidu Az-Zuwar juga, tapi ila Quburil Abrar, iaitu karangan berkaitan dengan adab menziarahi maqam di Jabal Muqattam di Mesir, karangan Al-Imam Muwafaquddin Utsman radhiyallahu anhu. Yang saya banyak juga merujuk pada kitab tersebut pada adab berziarah bagi maqam para awliya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kitab ziarah orang hidup, para wali dan para guru yang masih hidup, dan juga menziarahi para awliya yang telah wafat di kubur mereka. Kita nak lawat, macam mana adab ketika kita menziarahi mereka. Karena Nabi SAW sebut dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Aku melarang kamu daripada melawat kubur, maka sekarang dibenarkan lawatlah, kata Rasulullah SAW. Nabi membenarkan untuk menziarahi kubur. Karena apa? Karena kubur kalau diziarahi ada 3 sebab. Yang pertama, karena qarabah, keluarga. Jadi menyambung hubungan kekeluargaan. Maka ibu dan ayah yang telah meninggal dunia sentiasa menunggu anaknya, sama ada dengan doa mereka ataupun dengan mereka menziarahi kubur ibu mereka, khususnya pada hari Jumaat, ataupun dalam riwayat lain pada hari Isnin, lawat. Yang kedua, menziarahi kerana mereka adalah kawan kita, walau bukan Islam sekalipun. Dan yang ketiga adalah kerana untuk kita mengambil manfaat dan barakah, bertawassul dengan mereka. 3 benda tadi. Jadi ketiga benda ni ada 3 sebab. Yang pertama, menziarahi kerana sambungan silaturahim, keluarga maknanya, qurabah. Yang kedua, kerana untuk mengambil itti'az ataupun mengambil wa'zun, untuk mengambil ingatan dengan kematian. Tidak ditentukan dengan mana-mana jenis kubur. Kubur mana pun tak ada masalah, hatta yang bukan Islam sekalipun, kata ulama. Karena untuk mengambil perhatian ataupun mengambil ingatan. Hatta kalau lawat kubur orang bukan Islam sekalipun, maka itu juga dikira sebagai mengambil ingatan. Dan karena Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Lawatlah kubur. Kuburnya umum. Jadi kata kita lalu di kuburan orang bukan Islam pun untuk itti'az, maksudnya kita mengingat balik kita pun akan kembali ke dalam tanah juga satu masa akan datang. Bukan baca Fatihah lalu kat Jerat Cina, lalu di kawasan kuburan orang bukan Islam, bukan suruh kita baca doa istighfar, tidak. Suruh kita beringat kata kita juga akan mati pada masa akan datang. Seperti mana mereka telah masuk ke dalam tanah, kita juga nanti akan masuk dalam tanah. Jadi kalau tujuan yang begitu, tidak salah. Yang ketiga, untuk kita mengambil manfaat, barakah, tawassul dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara dibincangkan dalam ilmu fiqh berkait dengan tawassul, istighatsah dan seumpamanya. Dia bukan berkait dengan akidah, kerana hukumnya berkait dengan fiqh. Salah kalau sebahagian orang memasukkan masalah tawassul dan seumpamanya ini dalam ilmu akidah, seolah menganggap kata kita meminta kepada para wali, dan ini dianggap sebagai syirik al-akbar, sebagai satu benda yang syirik, dan seolah-olah macam kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah kefahaman dan salah folder orang panggil. Salah folder, letak tak kena channel dia dalam bahagian fikih, tiba-tiba dimasukkan dalam bahagian akidah. Kacau. Kita bincang masalah tawassul tadi pada masalah hukum hakam, harus ke tidak harus, dan dia dimasukkan dalam hukum akidah, syirik terus. Masalah.
Padahal bertawassul kepada para anbiya dan para awliya ini adalah perkara yang dituntut dan disuruh dalam syarak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ibtigha, maksudnya wabtaghu ilaihil wasilah, maka hampirkan diri kamu dengan Allah dengan wasilah. Tamam. Ada sebahagian mufassirin menerjemahkan wasilah tadi dengan makna at-taqwa. Dia kata wasilah dengan makna taqwa. Jadi kita kata kalau terjemah balik atau kita tafsirkan balik, maka seolah makna dia ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah dengan makna taqwa. Maknanya wabtaghu ilaihi bittaqwa. Jadi makna dia, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan dekatkan diri kamu kepada Allah dengan takwa. Wasilah ditafsir dengan makna takwa. Okay, boleh tak tafsir macam tu? Tak ada masalah. Dan tu dipanggil takkid kepada makna. Kalau tadi dah disuruh takwa, kemudian disebut lagi dekatkan diri kepada Allah dengan takwa. Takwa sekali lagi disebut. Maknanya ini untuk takkid. Dan kaedah para ulama dalam ilmu tafsir disebut, ataupun dalam lughah sendiri disebut, at-ta'sis aula minat ta'kid. Mendatangkan dengan makna baru, taksis dengan makna mendatangkan dengan makna baru. Ata bi ma'nal jadid. Datangkan dengan makna baru lebih aula daripada takkid. Maka kalau datang dengan makna baru, maksudnya wasilah dengan makna wasilah, ittaqullah dengan makna ittaqullah. Jadi dua makna yang berbeza. Bukan dengan makna takkid dengan makna wasilah tadi dengan makna taqwa. Saya tak tahu ibu ayah faham ke tidak apa yang saya syarah ni. Tapi ini dalam ilmu lughah Arabiah, dalam bahasa Arab, untuk kita faham bagi betul seperti mana yang dipahami oleh para mufassirin. Macam mana ulama tafsir faham ayat tersebut. Jadi kalau kata ditafsirkan dengan ayat tadi dengan wasilah dengan makna wasilah, maka dekatkan diri kepada Allah dengan wasilah. Apa bentuk wasilah? Diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan oleh para salafus soleh bagaimana mereka telah menunjukkan akhlak dan peribadi bertawassul dengan para salihin, beristighasah minta tolong dengan orang-orang soleh, dan perkara tadi benda yang tidak pun diingkari oleh syarak, melainkan orang yang memandang kata perkara ni seolah-olah macam syirik dan memasukkan dia dalam folder syirik, itu yang menyebabkan dia pandang sinis dengan perkara tadi. Pergi ke maqam para wali, kemudian kita baca doa dan kita sebut ya Allah, dengan barakahnya wali ini berikan kepada kami dengan kebaikan dunia dan akhirat. Salah? Salah kan doa macam tu? Salah tak mana? Minta kepada Allah. Ya Allah, kan minta tadi ni. Ya Allah, dengan barakahnya wali ini ya Allah, berikan kepada kami dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan barakahnya wali ini ya Allah, berikan tu minta kat apa tu? Minta ke Allah. Berikan kepada kami dengan nikmat ataupun diperkenankan hajat-hajat kami. Tak masalah. Masalah apa? Nabi sendiri ajak dalam hadis. Seorang sahabat datang kepada Nabi, minta doa kepada Nabi dengan kerana matanya tak nampak, buta. Rasulullah kata, sama ada kamu nak sabar ataupun kamu doa, nak aku ajarkan dengan doa. Sahabat tadi kata, saya nak didoakan ya Rasulullah, kerana saya nak gunakan mata saya. Maka Nabi SAW kata, ambil wuduk, perbaiki wuduk kamu. Dan kemudian Nabi SAW sebut, baca doa. Kata, Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibikal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi lituqdha li hajati. Tu doa dalam tu ada dua tu, tawassul ada, istighasah ada. Yang pertama, Allahumma inni atawassalu ilaika. Ya Allah, ni hadis tu sahih. Ya Allah, saya bertawassul dengan Nabi Muhammad. Tawassul tu disebut, yakni mengambil wasilah Nabi Muhammad sebagai wasilah untuk diperkenankan hajat. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya atawassalu ilaika, saya bertawassul kepadamu ya Allah, bihabibikal Mustafa, dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terpilih. Kemudian baca apa pula? Ya Muhammad, wahai Muhammad, itu istighasah, minta tolong tu. Sebut nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi, saya bertawajjuh, berhadap kepadamu
bika dengan sebabmu, ila rabbi kepada Tuhanku, lituqda li hajati untuk diperkenankan hajat. Dua tu yang disebut. Jadi apa masalahnya? Masalahnya ketika orang meletakkan tawassul dan istighasah ni, dia kata kepada orang mati. Orang mati tak dapat faedah apa. Dia minta apa ke orang mati? Habis tu kalau minta ke orang hidup boleh kan? Ke orang hidup boleh lagi, tapi jumpa doktor, tolong saya doktor. Tolong saya. Tu macam mana perkataan tolong saya? Tu tak istighasah. Istighasah maksudnya talabul ghaus. Alif sinta dalam bahasa Arab maknanya talab. Talab al-ighasah dengan makna talabul ighasah. Talabul ighasah dengan makna meminta tolong. Jadi kita pergi jumpa orang, tolong saya. Duduk dalam sungai lemah, tolong saya. Kalau orang mai tolong, dikira syirik kita pada waktu tu kerana minta tolong orang. Kan tu istighasah tu. Kata tu orang hidup. Nah, ni yang pergi ke kubur buat apa? Orang mati. Jadi maknanya kamu bezakan antara yang hidup dengan yang mati lah. Maksudnya yang hidup tidak memberi manfaat, yang boleh memberi manfaat, yang mati tak boleh bagi manfaat lah. Macam tu maksud dia. Ni ada seorang budak yang ada pahaman tu mai ke Mesir. Orang Kedah. Saya pagi-pagi dulu duduk mengajak di rumah Kedah. Surau rumah Kedah tu saya duduk baca kitab. Baca kitab Baharul Mazi pagi-pagi. Maksud tak ada live-live ni, tak ada. Duk baca rumah Kedah betul. Baca Baharul Mazi pagi-pagi. Baca Baharul Mazi. Jadi duk buka mic tu dengar lah sampai ke rumah. Semua asrama di rumah Kedah tu dengar lah. Kawan ni dia main tumpang je di rumah Kedah tu sebab dia main daripada universiti di Malaysia, pergi duduk di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tiba-tiba. Duduk di Mesir. Dia main duduk Mesir, sajalah main dia buat kajian pun. Tak tahulah ataupun main jumpa kawan-kawan dia ke. Jadi dia tak puas hati lah ingat saya duduk mengajar. Lepas tu saya duduk sebut pasal tawassul apa semua ni, dia tak nak puas hati. Tu hari dia pergi rumah saya. Rumah saya sebelah rumah Kedah. Di Mesir lah. Dia main rumah saya. Kawan saya bawa. Kata dia nak main sembang sikit benda yang tertentu. Jadi benda pertama dia main, saya tahulah dia tu siapa dia. Kemudian dia pun cerita kat saya, dia tak puas hati lah pasal saya duk sebut pasal tawassul, ziarah kubur. Lepas tu dia tanya, kenapa pelajar Mesir ni suka sangat ziarah kubur-kubur ni? Lepas tu duk tawassul apa semua ni. Cara tu jangan kita ni buat benda syirik tu kan? Kira macam ulama-ulama Azhar apa semua ni membiarkanlah orang-orang Mesir buat syirik. Jadi kena runtuh buat kubur habis semua. Cuba siapa pun tak tahu buat bangunan hotel atas kubur tu lagi bagus. Macam tu. Jadi saya kata, awak kenapa? Dia kata benda ni syirik. Dia kata tak boleh. Oh syirik tu pun tak hukum lah. Saya kata baik. Kenapa tak boleh? Saya kata kerana pergi jumpa orang mati. Maksudnya pergi ke kubur sebab orang tu dah mati. Dia kata sebab tu. Habis tu maksud kamu orang yang hidup boleh bagi manfaat lah, orang mati tak ada manfaat apa? Dia kata ya. Kerana itu teruk lagi kamu kan? Maksudnya kamu letak manfaat pada orang hidup, orang mati tak ada manfaat. Maksudnya ada manfaat pada orang yang hidup. Maksudnya kamu lagi teruk sebenarnya. Sebab yang bagi manfaat Allah, bukan orang yang hidup ke orang mati. Dia pening. Saya tak nak jawab apa. Saya pun biarkan dia dengan pening tu. Lepas tu saya tanya dia lagi. Baik nak tanya. Yang pertama, kamu setuju tak? Dia kata tak, kamu tak setuju kami tawassul dengan para wali. Baik, kamu setuju tak dengan tawassul dengan amalan sendiri? Amalan baik yang kita buat, kita tawassul dengan amalan kita. Boleh ke tak? Dia kata boleh. Hadis mana saya kata? Hadis dalam Imam Nawawi dah sebut dalam Riyadhus Shalihin. Hadis dalam Sahih Bukhari ada sebut. Hadis dalam Sahih Bukhari cerita berkenaan dengan 3 orang pemuda yang masuk dalam gua, terperangkap dalam gua, dan kemudian mereka bertawassul dengan amalan masing-masing. Betul tak? Cerita tu semua orang tahu. Orang pertama yang dia cerita kata dia ada pekerja dia tak ada ambil gaji, lari balik ataupun ada urusan. Lepas tu dia pun dah tunggu kawan tu tak main-main, dia gunalah duit gaji tadi beli dengan modal tadi beli binatang. Kambing ke macam itulah. Lepas beli, dia bela pula dengan duit modal itu saja. Penuh sepadang. Lama jugalah kawan tu nak main pun. Lepas lama kawan tu main balik. Kemudian dia minta 3 orang ni keluar. Kata dalam riwayat tidak ada perjanjian
Bertemu di tengah jalan tu, tiba-tiba aja kemudian mereka berjalan sekali 3 orang. Masuk dalam gua kerana nak berteduh daripada ribut, jatuh batu daripada atas bukit, tutup pintu gua, tak boleh keluar. Tak boleh nak keluar. Trap dalam gua tu, tersekat dalam gua tu sampai tak ada dah makanan dan mereka pun dah kurang dah oksigen dan terpaksa nak kena keluar. Kalau tidak tak keluar tu akan mati. Ada benda berat tu dah duduk dalam gelap. Tengah gelap pula, dalam malam, makanan tak ada, semua benda yang menyiksakan. Jadi ketika mana orang panggil apa macam tu, pakat-pakatlah kata kita kena sebutkan apa yang kita telah buat baik dan moga-moga dengan kebaikan tadi akan diberikan pembukaan oleh Allah. Jadi akhirnya orang panggil apa, lelaki pertama tadi disebut dan berlakulah kisah yang kita sedia maklum. Kawan tu datang minta balik gaji dia, dia ambil sekali semua oleh dengan kambing-kambing. Dia kata, tu dah gaji kamu, tu hak kambing. Dia kata, kamu buat lawak apa ni? Gaji saya bukan banyak tu. Dia kata, tak, ni yang kamu saya beli guna balik dengan duit gaji kamu. Dia terus ambil, tak tinggal sekok pun kambing tadi. Tu dia kawan tu pun jenis tu pun payah. Dia ambil terus. Tapi kata dia, ya Allah, kalau saya ikhlas dengan perkara tersebut, lepaskan kami daripada azab ini. Buka sikit pintu, tak boleh keluar. Hak kedua pula cerita pasal macam mana dia dengan kekasih dia, sepupu dia. Yang dia kasih dengan sepupu dia ni seperti mana kasihnya seorang kekasih dengan kekasih, bukan sebagai seorang saudara. Dan sampai kasih tadi dah masuk sampai kepada nafsu. Dan dia pernah ajak kekasih dia tadi untuk berzina. Dan akhirnya kekasih tadi tak mau, selalu tolak. Dan satu hari dia terdesak disebabkan kerana perlu duit, pinjam dengan saya, dan saya pun bagi syarat kepada dia, boleh saya bagi pinjam tapi dengan syarat kena duduk dengan saya, tidur. Dia dah terdesak dah pada waktu tu, duit nak kena perlu guna. Akhirnya dia kata, tak apalah, saya terima syarat. Waktu ketika mana dah dapat duit, hutang nak kena bayar dengan cara tidur dengan dia. Waktu nak tidur sekali, maka kata dia, ketika saya dah berada di celah badan dia dah, maka dia kata kepada saya, takutlah kamu kepada Allah, jangan meletakkan cincin di dalam jari yang tidak betul. Maksud, jangan disarungkan jari ke dalam cincin yang bukan miliknya. Itu bahasa dia, bahasa kiasan pada jima' dengan makna zina tadi. Akhirnya kata dia, saya terjatuh daripada katil dan saya rasa takut sungguh dengan Allah pada waktu itu. Dengan Allah saja tu ya. Terus saya takut dan saya pun kata kepada kasih saya tadi, saya bebaskan dan saya halalkan segala apa yang telah saya berikan tadi. Dan terus dia kata saya keluar mengembara, tidak mau bertemu dengan kekasih dia tadi kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia, kalaulah saya lakukan tadi ya Allah kerana takutkan kamu ya Allah, maka lepaskan kami daripada azab ni. Buka sikit lagi, tapi tak boleh keluar lagi. Maka yang ketiga pula sebut pasal ibu dia, bagaimana dia dengan ayah dan ibunya, hak dia bela jaga, kan? Yang dia kata, saya tidak akan bagi minum susu yang saya bawa balik melainkan setelah ibu saya dan ayah saya jaga. Saya balik, anak-anak saya meruntun lapak, pegang dekat kaki saya nak susu tadi, saya tak benarkan mereka minum selagi mana ibu dan ayah saya tidak minum. Setelah mereka selesai minum kenyang, bakinya barulah saya bagi kepada anak-anak saya. Ya Allah, kalau saya buat ni kerana inginkan redha-Mu ya Allah, lepaskan kami daripada azab ni. Baru terbuka penuh dan mereka beri keluar. 3 orang. Ni kata ulama, dalil yang pertama, kalau nak musafir jangan seorang-seorang. Sebab kalau jadi masalah, baca-baca doa tak boleh nak keluar juga. Faham? Duduk sekat tu ya. Jangan seorang, kena 3. Kerana seorang disebut oleh Nabi syaitan. Kalau 2 orang, syaitanan, 2 syaitan. Kalau 3, hak ni baru musafir. Faham apa ni Izzat? 2 orang syaitanan. Sebab mereka 2 orang boleh jadi berpakat. Kalau orang keluar 2 orang, dia kata 2-2. Memang dalam jalanan tu memang duk niat nak buat jahat lah. Jadi kita pakat lah 2 orang. Tapi kalau 3, dalam 3 ni kok ada seorang jadi wali. Wali sama 3 orang pula. Dia kalau nak pukul orang pun, kalau 3 orang, 2 orang pukul teruk, seorang lagi kata jadi tu. Dia akan jadi wali juga seorang. Wali beda nak bagi perda balik. Jadi dah tu, janganlah teruk sangat. Kalau nak masuk curi 3 orang, seorang ni jadi wali, wali curi dia panggil. Dia curi-curi banyak-banyak, seorang lagi kata jadi tu banyak orang yang ambil ni. Dia akan jadi perda balik kepada keadaan. Dia tak jadi syaitan sangatlah 3 orang. Kecuali 3-3 tu memang iblis. Itu tak nak buat apa.
Baik. Jadi bila 3 orang tadi lepas, saya kata dekat budak ni, saya kata di sini dalil menunjukkan kata seorang boleh bertawassul dengan amalan dia sendiri. Betul? Dia kata ya betul. Yang ni sepakat, Wahabi pun sepakat, Ahli Sunnah sepakat. Nah, kata boleh tawassul dengan amalan sendiri. Kata betul tak? Betul. Baik. Saya kata amalan kamu yang kamu tawassul tadi, yang kamu kata boleh tawassul dengan amalan sendiri. Amalan tu sendiri makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Dia pening. Dia pula ni. Apa pula makhluk ni? Dia kata habis tu nak kata Tuhan. Amalan kamu Tuhan. Allah Taala sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maksudnya yang kamu perbuat pun Allah jadikan. Bermakna dia makhluk. Betul? Faham tak ni ibu? Cik faham tak ni? Faham tak argumen ni? Apa dia ni? Saya dah cerita ni. Dia kata ya. Okey. Amalan makhluk. Jadi amalan kita makhluk Allah Ta'ala. Allah jadikan perbuatan kita. Ni angkat letak ni. Siapa yang buat angkat letak tadi? Allah. Yang cipta perbuatan angkat letak tadi Allah. Kasbun tu kita, nampak usaha tu kita yang angkat. Yang jadikan tu Allah. Kalau kita jadikan perbuatan angkat letak ni, maka kita kena tahu secara tafsir, secara terperinci macam mana kita angkat. Berapa otak kita guna, darah banyak mana kita telah pam sampai ke jantung untuk kita angkat, dan urat mana yang dikejangkan, urat mana yang dikendurkan, otak mana yang dikuatkan, otak mana yang dilemahkan, kita boleh tahu semua. Boleh cerita? Tak boleh cerita kita. Padahal kita nampak proses angkat letak ya. Minum, apa yang kita buat? Allah yang jadikan perbuatan kita. Solat, yang kita solat, Allah yang jadikan. Sebab tu orang yang solat, kalau dia solat dia rasa dia yang solat, jadi orang yang tak mengaji. Nampak? Saya kata betul tak? Amalan kita Allah Ta'ala buat? Dia kata ya betul. Jadi amalan kita makhluk. Dia kata betul. Baik. Kalau makhluk yang macam ni kita boleh tawassul dengan dia, tu makhluk, dan kita boleh tawassul dengan makhluk. Maknanya iaitu amalan kita. Bagaimana dengan Nabi SAW yang sebaik-baik makhluk, dan para wali Allah Ta'ala yang kita berbaik sangka mereka ni adalah makhluk yang mempunyai akhlak yang bagus dan baik? Tak boleh kita tawassul. Ni makhluk, ni makhluk. Amalan kamu makhluk, yang ni pun makhluk juga. Nabi, wali, dan mereka ni adalah makhluk-makhluk yang terbaik. Ni makhluk, ni makhluk, tapi ni lebih baik daripada amalan kita. Yang ni tak boleh tawassul, yang ni boleh. Main mana ni? Mantik mana yang kata tak boleh? Faham tak faham ni? Hasim? Faham Hasim? Ibu faham tak ni? Saya sebut tu. Kalau tak faham, dengan gagah nak pergi lawan dengan Wahabi, buat tak tahu je cukup. Kalau tak faham tak dia jawab, tak usah pergi gagah nak pergi sembang dengan mereka. Buat tak tahu je. Serah kau untuk guru je jadi dah. Faham? Kalau faham yang tu tadi, nampak dah satu jalan. Rupanya macam tu. Tu boleh tawassul. Tawassul ni bukan kita reka-reka buat. Syarak benar kan? Allah sebut dalam Quran, Nabi tunjuk dengan hadis, amalan para salafus soleh. Masalah apa? Masalah tu otak kita ni tak faham. Lepas tu para ulama tulis kitab dan seumpamanya bincang bab masalah ni, dan benda tadi tidak pun menjadi masalah besar sebenarnya bagi orang yang belajar. Masalah dia ketika jahil merangkumi diri kita, dan juga zulmah kejahilan tadi, gelap jahil tadi memenuhi diri kita, menyebabkan cahaya ilmu tadi tak masuk. Tu yang tak cerah langsung, tak nampak tu. Jadi kena bagi masuk juga cahaya ilmu, insya-Allah kita akan faham apa yang kita sebutkan tadi. Saya rasa ibu ayah semua faham yang saya sebut. Jadi kalau tawassul tadi dibenarkan kepada amalan kita, bagaimana dengan makhluk Allah Ta'ala yang agung, yang ni juga makhluk, ni juga makhluk? Maka lebih lagi utama untuk kita tawassul dengan para wali Allah Ta'ala. Saya sebut macam ni, dia tambah pening lagi. Dan saya kata dekat dia, kalau macam ni tak boleh main bincang, kena pergi mengaji. Bukan main bincang. Kalutnya pokok ni dia suka nak bincang telajak lebih dulu sebelum dia mengaji. Kalau nak bincang, seolah mereka adalah ahli berbincangan, padahal mereka bukan ahli dalam berbincangan. Kalau banyak mukawinat ilmu, elemen ilmu tidak cukup. Bila tak cukup, jangan nak bincang. Dia akan main dengan kekeliruan. Sebab tu para ulama dulu,
kata kalau nak berbincang, nak sampai kepada tahap perbincangan, kritikan dan seumpamanya, mula dulu daripada bawah. Mula daripada bawah dulu. Ikut step dia dulu dalam pengajian. Baru kamu letak diri kamu pada peringkat kritik. Boleh nak kritik ke tidak dengan pandangan. Kalau tak ikut daripada bawah, tu saudara nak kritik, kenapa? Kerana kamu bukan ahli. Boleh? Itu yang kita pesan. Akhirnya sampai lah masih jadi wahabi. Sampai lah wahabi lagi dia kata. Susah, sombong. Masuk dalam otak dah, jadi ada ulat dah dalam kepala otak ni. Tuhan ni orang macam ni kena doa je kepada Allah Ta'ala. Kita dia buat macam mana? Tak perlu debat. Tak perlu nak debat banyak. Kerana dengan debat bukan mesti masuk kefahaman. Debat kadang boleh menghasilkan ni keras hati. Yang akan boleh menyebabkan kita akan jadi marah. Kita akan jadi akan mencari jalan untuk merendahkan orang tersebut. Akan jadi macam tu. Jadi banyak yang terbaik adalah kita doa kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang jadi macam tu disebabkan kerana jahil. Ada orang jadi macam tu disebabkan kerana zulmah, gelap hati dia. Dia memang sengaja nak bagi umat ni jadi sesat. Dan dia bawa dengan fahaman tersebut untuk mengelirukan umat Nabi SAW. Maka kelompok yang macam ni tidak diharapkan kepada mereka, melainkan kalau Allah Ta'ala bagi kepada mereka petunjuk, dapatlah. Kalau tidak dapat petunjuk, na'udzubillah min dzalik, buruk adab mereka dengan awliya dan ulama. Ini boleh menyebabkan mereka akan ditutup hati mereka dan diberikan dengan azab dan bala yang besar. Tapi yang ni orang dia akan anggap benda tu macam biasa dan dia anggap macam tak ada apa. Sebab dia kata dia boleh hidup sampai lah, boleh tenang je. Duit masuk je dalam bank, dia kata tak ada apa pun. Jadi kita doa moga Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita semua, amin ya rabbal alamin, untuk terus beradab dengan para awliya dan para ulama. Jadi dalam kitab ni perbicaraan berkenaan masalah tu, banyaknya masalah tersebut, dan kemudian masalah adab kita ketika mana kita berziarah dengan orang-orang saleh. Ada orang pergi berziarah dengan para ulama, duduk dengan para ulama, mereka tidak meraihkan dan menjaga adab mereka ketika mana berbicara dengan ulama dan seumpamanya, maka menyebabkan mereka tidak mendapatkan faedah yang penting ketika mana berada dengan para ulama tersebut. Jadi saya baca sikit dalam 10 minit. Kitab ni saya tak pasti sama ada kita akan sempat habis ke tidak. Tapi kitab ni tak banyak pun sebenarnya. 37 muka surat saja dalam tulisan Rumi. Sikit saja. Cuma masalah dia syarahan. Kalau nak baca, boleh je baca sampai habis. Tu insya-Allah satu majlis selesai. Tapi masalah nak syarah tu. Baik. Kita tengok pada adab-adab berziarah, yakni menziarahi awliya yang masih hidup. Lagi 10 minit. Sayugianya bagi seseorang yang berazam menziarahi para salihin, ini orang-orang saleh, sama ada yang masih hidup atau yang telah wafat, agar beradab dengan adab sopan dan tata susila berziarah. Jika melawat orang saleh yang masih hidup, hendaklah seseorang tersebut beramal dengan adab-adab berikut. Telah berkata Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 899 Hijriah, di dalam Syarhul Mabahithil Asliyah, di antara adab menziarahi serta masuk bertemu dengan para masyayikh atau fuqara. Fuqara di sini dengan makna sufi yang masih hidup adalah dengan meninggalkan segala ilmunya serta menyerahkan segala isyaratnya kepada para masyayikh tersebut. Ini adab pertama. Kita kalau bertemu dengan orang saleh, wali Allah Ta'ala, alim yang kita husnuzan dengan beliau, ketika kita datang, pertama sekali ilmu yang kita ada kena campak tak di luar dulu. Jangan bawa sekali dengan sifat tadi masuk ke dalam hadrahnya mereka. Duduk di depan para ulama, jangan bawa dengan saubul ilm, bawa dengan saubul jahal atau saubul iftiqar, mengharapkan. Tamam? Lepas tu saya bagi contoh semalam di Penang, baca kitab ni juga. Kita bagi contoh orang yang datang dengan cawan yang penuh, maka dia tidak boleh lagi diisi dengan sesuatu. Tapi kalau dia datang dengan cawan yang kosong, maka kemungkinan untuk diisi tadi boleh berlaku. Dan dia boleh diisi dengan apa saja air yang dia akan dapatkan rezekinya pada ketika tersebut. Kadang dituang dengan air mutlak, kadang dituang dengan air madu,
dan kadang diberikan dengan air yang busuk dan buruk kepada dirinya berdasarkan kepada penyediaan bekas yang telah dia sediakan. Bekas kalau disediakan tadi suci bersih, maka akan dituang dalam bekas tadi juga dengan akan jadi bersih. Tapi kalau bekasnya telah kotor, tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka masyayikh biasanya akan menuang dulu air yang ada dan dibersihkan dulu wadahnya, barulah diisi dengan sesuatu yang bagus. Takhalli dulu, kemudian barulah diletakkan dengan tahalli, dihiaskan dia ketika tersebut. Salahnya para murid ketika datang dengan guru, mereka datang dengan cawan yang penuh macam ni. Jadi nak tuang macam mana lagi air pada waktu itu? Dah dia rasa dia penuh dah. Jadi bila dituang dia akan melimpah. Bila melimpah ni dia tak akan jadi comel, sebab dia akan bercampur dengan air yang ada dalam diri dia pada waktu itu. Kemungkinan yang ada dalam wadah dia pada waktu itu adalah air mutanajis. Kalau dituanglah banyak mana sekalipun, tetap masih lagi mutanajis kerana wadahnya kecil. Tapi kalau bekahnya besar, qullatain, 2 qullah, maka idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil qabas. Air kalau cukup 2 qullah, dia tidak akan menanggung dengan qabas, dia tidak akan ada najis. Karena dengan kasrah tadi, at-takasur, dengan membanyakkan air, dia akan jadi air tadi mutlak balik selepas itu. Ini kalau mengaji fiqh dan tasawufnya pun macam tu juga. Bekah kita kecil, bekah kita bukan 2 qullah, bekah kita besar cawan ni saja. Dahlah bekah besar cawan, hak penuh dalam ni pun mutanajis. Tu macam mana kita nak buat? Nak bagi faedah. Kita nak ambil faedah pun tak boleh, kita nak bagi ke orang pun tak boleh, hukum dia haram. Faham? Tapi kalau bekah besar ni, kalau jumpa dengan guru, dia tuangkan balik dengan air mutlak, kita boleh dapat faedah dan kita boleh memberi faedah kepada orang. Tahir, mutahhir, suci, menyucikan. Tapi kalau kata dia ada mustakmal, air mustakmal, nah, air mustakmal tahir, ghairu mutahhir, suci dekat dia sajalah, tapi nak menyucikan yang lain tidak boleh. Tapi kalau mutanajis, tak ada apa boleh guna. Kena tuang dia air tu. Jadi kena cuci dulu bekah. Karena bekah yang mutanajis, maka wadah dia pun akan lagi mutanajis. Maka dia kena buat apa? Kena cuci dulu wadah tersebut. Siapa yang akan cuci? Para murabbi, para guru. Atau kalau orang tadi beradab dengan adabul haq, dengan Allah Subhanahu wa taala, atau adabul haqiqah, maka ketika tersebut Allah taala yang akan cuci hati dia pada waktu itu. Terus tanpa dengan wasilahnya guru. Waktu itu dia akan dapat kedudukan yang lebih tinggi. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Seperti yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dididik oleh Tuhanku dan Tuhanku lah yang memperbaiki adabku, kata Nabi. Jadi Allah tu yang yang menyucikan perkara tersebut dan memberikan kebaikan dengan perkara tadi. Itu hikmahnya kenapa Nabi ketika Isra dan ketika permulaan Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul, dicuci dulu wadah Nabi SAW. Dicuci wadah Nabi dulu, dicuci hati Nabi dulu. Itu sebagai simbol kepada penerimaan ilmu dan juga ilham dan wahyu yang luar biasa yang Allah Ta'ala akan letakkan dalam wadah Nabi, dalam bekahnya Nabi, dalam jantung hatinya Nabi, dengan dicuci dulu hati Nabi SAW. Dan dicuci daripada hati Nabi dengan makna apa? Hati Nabi kotor? Tak. Dicuci daripada sifat rahmat kepada iblis yang ada pada waktu tersebut. Sebab tu kata Nabi, bila mana dibuang, maka Nabi SAW, Allah Ta'ala kata apa? Melalui lisan Sayyidina Jibril AS, Sayyidina Jibril kata, Adhazus syaitan, ini adalah tempatnya syaitan dalam hatimu ya Rasulullah. Apa makna tempat syaitan? Maksudnya syaitan boleh duduk dalam hati Nabi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, syaitan tidak akan lalu di jalan yang akan dilalui oleh beliau. Sayyidina Umar, hati Nabi dicuci macam dicuci hati Nabi? Tak disebut dalam hadis. Tu pun Nabi kata, kalau Sayyidina Umar nak lalu satu jalan, syaitan nak lalu, syaitan tahu Sayyidina Umar nak lalu, mereka akan tercirik-cirik lari daripada tempat tersebut. Wildan. Jadi syaitan akan lari ketika mana iblis, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan lalu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaitan boleh duduk dekat hati Nabi. Dekat Sayyidina Umar pun syaitan tak boleh dekat, dengan Rasulullah boleh. Jadi apa makna hazus syaitan? Tempat syaitan tadi dalam hati Nabi, kata ulama,
tempat rahmat kepada syaitan. Waktu dibuang daripada hati Nabi, rahmat kepada syaitan. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat kepada sekalian alam. Termasuk min jumlatil alam adalah iblis, syaitan. Min jumlatil alam, termasuk daripada alam adalah iblis dan syaitan. Maka kalau Nabi bersifat rahmat kepada syaitan, bermakna Nabi akan nanti doa kepada Allah, ya Allah rahmati syaitan, jangan masukkan mereka dalam neraka, ampunkan mereka ya Allah. Dibuang dah awal lagi. Allah Ta'ala kata, adhazzu syaitan minka, ini dibuang daripada kamu ya Rasulullah, tidak perlu lagi kamu sebut ya Allah ampunkan iblis. Kenapa? Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh, ambil dia sebagai musuh, jangan jadikan mereka sebagai teman kita. Tamam? Itu maksud ayat tadi, disuruh bagi Nabi ataupun dibuang daripada wadah Nabi hazzus syaitan, tempatnya syaitan. Bukan bermakna syaitan akan duduk di hati Nabi, tidak sekali. Bermakna tidak diletakkan dalam hati Nabi bersifat rahmat kepada syaitan. Itu yang dibuang daripada hati Nabi dengan cucian yang dilakukan oleh Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail alaihi wassalam. Setelah dicuci tadi, berapa kali dicuci hati Nabi? 4 kali dalam riwayat. 4 kali dicuci. Yang pertama ketika mana kecil di kampung Bani Sa'ad bersama Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ketika mana Nabi SAW di Gua Hira. Yang ketiga ketika mana Nabi di Isra' dan Mi'rajkan. Dan yang keempat kata sebagian ulama, ketika mana Nabi SAW nak di Mi'rajkan. Sekali lagi, waktu nak Isra' belah, waktu nak Mi'raj belah lagi sekali pula, cuci lagi sekali yang keempat. Itu dua yang disebut 4 kali. Dan waktu dibelah dada waktu kecil itulah, waktu kecil di kampung Bani Sa'ad itulah, dibelah dada Nabi, dicuci hati Nabi, diletakkan di belakang Nabi dengan tanda kenabian, khatam nubuwah diletak pada waktu itu di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya Nabi diangkat khatam nubuwah tersebut sekali, tak ada selepas itu. Sayyidatina Safiyah, ibu saudara Nabi, ketika wafatnya baginda Rasul, beliau memasukkan tangannya ke dalam badan Nabi dan diletakkan di belakang Nabi dan dikatakan tidak ada lagi khatam nubuwah. Jadi ini dalil menunjukkan Rasulullah telah wafat, kerana ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatam tadi telah diangkat, bermakna Nabi telah wafat. Tamam? Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa wadah dicuci tadi atau bekas hati jantung kita dicuci untuk diletakkan dengan ilmu, dengan ilham, dengan nafs yang kamilah, radiyah, mardiyah, mutmainnah. Itu semua tadi itu adalah proses yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu salah kalau ada orang kata Nabi ni bernafsu macam kita. Nabi pun manusia biasa juga. Nabi tengok orang perempuan, kemudian Nabi pun masa ni masuk dalam rumah bersama dengan isteri Nabi, kemudian mandi, keluar. Apa orang ni sembang? Nah, kita ni kalau kata duduk saja pun, kalau pergi pasar raya lah, tengok anak dara segak pergi terang mana pun tertengok ke, menengok keadaan seumpamanya, tak ada pula pergi lari masuk terus dalam bilik ayak di Aman Central pergi mandi. Fikirlah sama. Awak kita kalau tengok segak macam tu, terus pergi jumpa bini kita, tarik balik rumah terus, macam tu kan? Macam mana kamu boleh kata Nabi macam tu? Ni apa punya otak ni? Ada ulat apa dalam kepala otak ni? Sampai kata Nabi syahwat macam kamu. Kamu tahu nafsu tu apa dia? Nafsu kamu yang mana satu kamu nak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau baca maratib nafs saja pun, seperti yang dikarang oleh seorang alim namanya Asy-Syabrawi radhiyallahu anhu, kamu akan tengok bagaimana bezanya nafsu para wali dengan nafsu yang bukan wali. Cukup baca kitab Tuan Guru Haji Mustafa bin Ahmad Al-Jiyasi radhiyallahu anhu wa ardah. Baca kitab dia mudah faham dah, insya-Allah, bagaimana maratib nafs. Nafsu ada 7 maratib. Dalam ilmu sufi ada 7 maratib dan disebut dalam Quran. Allah Taala sebut. Yang pertama nafsu ammarah bisu. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulhamah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Yang kelima nafsu radiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Yang ketujuh nafsu kamilah. 7 nafsu ni
Tiga peringkat yang pertama, ini peringkat pertama sekali amarah bisu, dan dia ada tanda-tanda amarah bisu. Siapa yang nak tentu kata diri kita ni amarah bisu ke tidak, nanti kalau ada sempat rezeki kita baca, tengok macam mana para ulama tentukan, tengok. Kalau ada perangai dan sifat tadi, maknanya masih amarah bisu. Bila amarah bisu, apa yang perlu dia lakukan untuk naik kepada peringkat yang kedua, nafsu lawwamah. Orang kalau ketika mula dia tak bangun subuh, atau dia buat maksiat yang tertentu, kemudian dia akan rasa menyesal. Buat lagi, dia kata, buat lagi aku ni, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Dia rasa menyesal lah, takut, tapi lagi buat lagi. Esok buat lagi, lusa buat lagi, tapi duk menyesal. Lepas tu buat balik, lepas tu menyesal, lepas tu buat balik. Dia panggil lau. Ni dia naik dah peringkat sikit. Orang yang macam ni pada waktu nawamah ni, dia suka mengaji, dia suka, dia pergi mengaji, tapi dalam hati masih takabur. Masih ada lagi dalam hati ni, dia rasa dia temah pada orang. Lepas tu dia rasa bersalah dah kalau dia buat salah. Lepas tu dia rasa seronok dengan ilmu, dia rasa seronok dengan ulama, dia rasa seronok dengan wali. Dia syok dah pada waktu tu, tapi masih lagi buat dosa. Orang ni dah naik peringkat dah ke lawamah. Tuan-tuan ingat, nak naik ke lawamah ni senang dah. Nak naik ke lawamah ni kena lalu 10,000 peringkat daripada nafsu amarah. Amarah saja ada 10,000 peringkat. 10,000. Maksudnya yang paling bawah tu tak ada apa lah. Baik jahat sama aja bagi dia. Dia tengok anak dara sebagai simbol sahaja bagi dia. Dia minum arak, bagi dia ni adalah nikmat. Dan dia tengok orang buat baik, dia rasa pelik orang buat baik. Kenapa buat baik? Kenapa pulut sangat nak buat baik? Nah, dan dia seronok kalau dapat duit rasuah ke apa semua, dia rasa best pada waktu tu. Dan dia rasa ni kemegahan. Hak ni peringkat bawah ni hadut dalam 10,000 ni. Tapi kalau orang ni, dia bila dah mula mengaji, dia main dah perasaan takut dengan benda tadi, maksudnya dia lepas dah daripada 10,000 tu. Tuan-tuan tahu nak lepas 10,000 tu kena buat apa? Kata Maulana Syekh Ali Jumaah, para masyayikh terdahulu menyebut, antaranya Sidi Abdul Qadir Jilani mengatakan bahawa nak lepas naik daripada satu peringkat ke peringkat, dia ada wirid zikir yang kena lalui. Antaranya la ilaha illallah. Amarah bisu perlu dibuang dulu dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah nak buang tadi kena baca berapa kali? 70,000 kali kena baca la ilaha illallah, baru boleh naik ke peringkat yang kedua, nafsu lawwamah. Baik, macam mana kita baca la ilaha illallah? Orang tua-tua kita comel, segak, baik pada susunan mereka. Mereka tak suruh kita duduk masuk tarikat. Mereka tak kata kat kita baca 70,000 kali duduk. Tak, ada orang dalam hati dia memang ada penyakit. Dengar tarikat dia kata sesat. Dengar tarikat dia, tarikat apa pula ni? Ini mesti ajaran sesat ni. Terus seolah macam tu. Padahal tariqah tu jalan untuk dia sampai kepada Allah. Jadi ulama kita dulu buat apa? Majlis tahlil, la ilaha illallah, baca tahlil, hadiah kepada arwah si mati, hadiah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada baca ayat Quran, baca selawat, lepas tu baca tahlil, lepas tu makan. Tahlil baca apa? La ilaha illallah 100 kali baca. Lepas tu pergi majlis esok pula, tahlil lain pula 100 kali lagi. Dan sepanjang umur hidup tu, sementara nak buang amarah tu, dia akan baca 100 dah kali sampai 70,000 pula. Dalam keadaan tak sedap. Sebelum mati cukup 70,000. Dia dah naik dah peringkat sikit daripada amarah, dah jadi lawamah dah. Cara tak sedap aja, dia dah naik dah. Tapi kata Imam Ilish, kata beliau, zaman fasad, bukan 170 lagi, kena 100,000 kali la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca nafi isbat tu adalah dalam murid tariqah, dia ada cara dia. Tapi orang tua kita kata cukup pergi majlis tahlil, baca. Kalau cukup 100,000 tadi, insya-Allah kita akan tengok perubahan pada orang tu. Dia akan dah mula naik dah peringkat dia sikit, naik jadi lawam. Dia mula dah rasa kalau buat jahat, dia rasa bersalah. Dia akan seronok dengan majlis ilmu, dia akan mula seronok mai ke majlis tahlil, pada mula untuk makan, tapi lepas tu dia tukar dah untuk wirid. Dia seronok dah nak pergi dengar wirid tu saja. Dia akan mai perasaan tadi. Bila naik lawamah nak naik mulhamah, 10,000 lagi peringkat. 10,000 lagi nak naik pula. Nak naik daripada mulhamah, waktu lawamah ni dia tak boleh jadi wali lagi. Dia masih tak selamat lagi. Masih lagi boleh dibakar dalam kawah api neraka. Tapi naik mulhamah, dia dah mulai main ilham yang baik-baik. Waktu tu dah 10,000 dah langkah, dah 20,000 peringkat lah. Naik peringkat yang seterusnya. Nafsu lawamah, dia akan wirid dengan wirid apa? Allah, 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 Allah. Ini Allah. Waktu tu naik tang mulhamah. Bila mulhamah, dia mulai main ilham yang baik-baik. Waktu ni dia akan mula main. Dia dah masuk dah satu alam.
panggil alam malakut. Dia akan main pula khawatir yang baik waktu tu. Dia boleh main ilham baik. Kadang dia boleh tengok orang, dia boleh macam kenal kawan ni. Dia ni kalau duduk tak boleh rapat elok. Dia main perasaan tu. Jadi naik dari peringkat yang ketiga. Tapi yang ni masih tak selamat juga lagi. Faham? Tak boleh lagi. Sebab takut dia tertipu dengan iblis, boleh jadi pada waktu tu. Nafsu mulhamah masih lagi boleh ditipu oleh iblis dan boleh dimainkan oleh jin. Lepas tu kadang orang waktu nafsu mulhamah ni, kadang dia terbuka dah hijab dia sikit, dia nampak dah alam gaib. Dia nampak dah sikit-sikit. Tapi dia tak boleh nak beza lagi. Ni jin ke? Ni malaikat? Ni jin ke? Ni iblis? Dia tak nak beza lagi. Masih lagi terhijab lagi dengan ada zulmah lagi dalam hati. Bila naik mutmainnah, yang ni baru peringkat yang tinggi sikit. 10,000 lagi nak kena naik pula. Mulhamah apa ni, naik pula kepada mutmainnah. Bila naik mutmainnah, kata ulama, ni adalah permulaan kepada wilayah sughra. Wali kecil dia panggil. Dah jadi wali dah waktu tu, tapi wali kecil. Kemudian bila dah lalu mutmainnah, 10,000 peringkat yang disebut oleh Allah dalam Quran. Apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang dah pada nafsu mutmainnah, dia dah masuk pada maqam wali, dah jadi wali dah waktu tu. Maka waktu ni zahir keramat. Dia akan dah keramat dah waktu tu. Cakap jadi, boleh jalan atas hayat, boleh jadi dah. Jadi nafsu mutmainnah, boleh terbang dah kalau kata dia nak terbang. Kalau Allah Ta'ala bagi keramat macam tu, dan Allah Ta'ala bagi dia istiqamah dengan jalan. Jadi istiqamah, orang yang istiqamah dengan jalan agama Allah Ta'ala, kuat dia. Padahal nafsu dia pun mutmainnah, naik peringkat sedunia radiyah. Peringkat radiyah ni, waktu ni dia dah redha dah. Tak perlu lagi dengan keramat pada waktu. Dia dah redha. Tenang, relax. Apa saja yang Allah tetap kepada dia, dia redha, tidak ada masalah apa langsung. Dan tidak sekali-kali dia akan menemplak dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Faham? Bila naik mardiyah, lagi tinggi. Tu 10,000 lagi nak naik mardiyah pula. Main mardiyah, naik pula pada peringkat yang seterusnya dipanggil nafsu kamilah. Nafsu kamilah dipanggil wilayah kubra. Yang ni peringkat maqam wali-wali besar, dan tu pun ada 10,000 peringkat. 10,000 peringkat pula pada peringkat nafsu kamilah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringkat yang paling tinggi, dan tak ada orang boleh melintasi dengan apa ni nafsunya ataupun kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu ni tidak lagi padanya sama saja antara kecelaan, ujian, karamat, tidak karamat, biasa, tidak biasa, apa semua sekali. Diri dia tu sendiri dah keramat yang hidup dah pada waktu itu. Dia tu sendiri dah karamat. Seperti mana junjungan besar Nabi kita Muhammad, seperti mana para akhtabil arba'ah, Sayyidi al-Imam Abdul Qadir Jilani, al-Imam Ahmad al-Rifai, Sayyidi al-Imam Ahmad Badawi, Sayyidi al-Imam Ibrahim Suqi, Sayyidi al-Imam Abu Hasan al-Syadili, Sayyidi al-Imam Bahauddin Naqsyabandi. Ini semua ni kutubul arba'ah atau kutub yang agung yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai wali-wali yang besar. Mereka ni pada peringkat nafsu tersebut dipanggil nafsu insan kamil. Waktu sampai peringkat tadi, mereka tak tengok lagi dengan perkara-perkara yang ajaib, malah mereka lah keajaiban tersebut. Jadi tak heranlah pada waktu Sayyidi Abdul Salam Mashish dan seumpamanya yang mana wali-wali kabir, yang mana mereka dijadikan oleh Allah sebagai pasak-pasak muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau baca itu saja, macam mana ada orang boleh kata nafsu Nabi sama dengan kita? Nafsu mana yang sama dengan Nabi balik? Nafsu amarah bisu. Kamu tengok orang perempuan, kamu rasa teruja dan juga ada main perasaan seksual dalam diri pada waktu itu masih amarah bisu tu. Jadi kamu nak sama perasaan Nabi ketika bersama dengan isteri seperti kamu bersama dengan isteri kamu? Ni orang yang tak kenal Nabi sebenarnya. Ni orang yang tak kenal Nabi. Orang yang tak kenal Nabi tak boleh cakap pasal Nabi SAW. Kamu akan biadab dengan Nabi SAW. Hati-hati lah. Hati-hati ketika mana bicara tentang masalah tersebut. Jadi setakat itu dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Baru muqaddimah dan kemudian baru zikir. Jadi insyaAllah malam ni kita baca kitab yang apa ni, Tarjis Liwa' Mu'allam. Dah Tarjis Hadis Muzara' Husnul Sun'i atau hikayat malam kekasih kepada kekasih. Kalau sempat kita baca yang ni, kalau tak sempat esok kita akan baca juga. Nanti kita atok lain pula nanti insya-Allah. Dalam pengajian yang seterusnya. Sebab kitab ni pun bukan kitab yang
kecil juga sebenarnya, mana sepatutnya didahulukan dengan pengajian tentang adab seperti Fathul Muta'ali dan semua. Tapi ada semua dalam YouTube, ada saya ajak, tuan boleh dengar dulu dan ikuti pengajian tersebut. Dalam masa yang sama ikuti juga dalam pengajian bagi kitab ini, insya-Allah akan dapat faedah daripada kedua-dua tempat tersebut, insya-Allah. Nanti lebih lagi utama kalau kata sempat kita baca kitab Ajwibah Ghaliyah, contohnya karangan Habib Zaid, ataupun Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan karangan Sayyidi Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah, tentang soalan-soalan yang selalu dimainkan oleh saudara-saudara kita di kalangan Salafi dan Wahabi ini. Mereka selalu duduk mainkan isu contoh tawassul, istighasah dan seumpamanya, orang jadi keliru. Maka kalau dibaca dulu jawapan ulama dalam usulnya, dalam fiqhnya, bagaimana mereka jawab, insya-Allah akan dipaham kitab ni dengan baik, insya-Allah. Kita tak akan jadi pelik ketika baca kisah para awliya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang hadir dalam majlis secara langsung pada hari ini adalah orang yang datang dengan i'tiqad. Maksudnya para wali Allah taala, orang yang mulia, menziarahi para ulama perlu dengan adab, dan adab tadi perlu dilaksanakan. Kalau tidak ada adab, tidak boleh mendapatkan manfaat ilmu dengan baik. Kita semua dah tahu dah benda tadi. InsyaAllah saya rasa tidak ada masalah untuk kita baca tuah kitab ni di sini, insyaAllah. Karena masyarakat Sungai Petani ini terkenal dah dengan masyarakat yang rajin mengaji ilmu kelah macam-macam. Cuma kena hati-hatilah, takut tersilap diambil dengan orang yang tak sepatutnya untuk kita ambil pada waktu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saya ucap terima kasih banyak pada pihak Ustaz Adli dan juga seluruh yang menyusun majlis kita pada hari ini. Petang ni di mana? Ni kuliah muslimat. Petang ni ada kuliah muslimat kat mana tu? Surau Ikhwan petang ni, dan kemudian kelima petang dan kemudian malam kita akan sambung lagi di sini malam di sini lepas maghrib kita akan baca sambungan lagi hadis Ummu Zara dan syarahannya, dan kemudian esok lagi kita akan sambung, dan kemudian malam pula saya akan esok ni di Masjid Sungai Dayang, Masjid Kuning. Kemudian kita akan balik ke insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.